Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jamilah Osman Melaka. Mari masuk panggil kawan-kawan kita. Rosilawati Saud Fatin dan Daing Zahidah. Hai. Siap kongsi Facebook ke macam mana ceritanya ni? Masya Allah. Rubiza Madzin, apa khabar? Roza Osman, subhanallah. Syasha Abenua, Zainun Abdul Rahman, Fariha Ismail, Rosni Roma, Jamilah Osman, Nazatul Naina, Yusliza Salam, Hamimah Ali, Kasmiyah Muhammad, Yati Aziz, Nur Azilah Ahmad, Urianti Wu. Subhanallah, apa khabar semua? Alhamdulillah tanpa notis. Tapi ramai, Masya Allah, yang masuk. Alhamdulillah. Saya baru je balik berbuka puasa, berprogram dengan anak-anak Darul Fawaz Kertih. Terima kasih di kalangan anda ada yang menghantar buah-buahan berkotak-kotak. Masya Allah, tak habis makan mereka. Buat sedekah pula pada orang lain. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Bahagia rasa walaupun wajah inilah daripada pagi tadi. Subhanallah. Mudah-mudahan tolong bantu dengan doa lain kita cantik sampai ke sudah. Ustazah sekejap je ni nak menamatkan bab yang kita tertangguh. Okey. Bab yang kita tertangguh, bab 279. Besok kita masuk bab 280 adalah bab yang kedua terakhir sebelum kita babai kitab Latahzan kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa bercampur baur, seronok pun ada, kan? Tapi lebih kepada sayu. Memanglah kita tak berpisah lagi dengan Latahzan. Tapi macam, itulah setahun kita bersama-sama. Hartini Hakim Tili, sahabat Latahzan yang menetap di London, sekarang berada di Kuantan. Berhasrat sangat nak jumpa Ustazah. Semoga bila berada di KL nanti, Allah izinkan. Besok Ustazah gerak daripada Kertih. Selepas kuliah di Masjid Kertih, terus gerak ke KLIA menghantar Ustaz Rahman, sahabat Ustazah. Baru Ustazah lewat malam kot sampai ke rumah. Bermula Rabu, insya-Allah kita dah boleh ber-PM tepi. Hubungi Jaja. Insya-Allah mudah-mudahan dapat jumpa dengan orang London setelah orang Mekah tetamu kami balik. Begitu barakah ukhwah fillah ni, masya-Allah tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Tanpa membuang masa, tak boleh nak tengok TV. Homestay kat sini ni pakai wifi, tapi ustaz cuba sebab pakai apa? Pakai Unify ustaz. Jadi kami ni tak pandai. Kami ni pandai tekan TV, keluar yang apa, enjoy kat rumah tu. Lepas tu tak reti yang pakai box-box ni, tak reti. Jadi ustaz takut lari setting semua. Duduklah mereka diam-diam depan Ustazah ni. Ada dua jejaka yang sedang menonton. Okey, sedang bermain handphone sebab TV tak boleh buka. Bukan tak boleh buka, tak reti nak setting. InsyaAllah kan hari ni Hakim Tili. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Azida Nur Rizan. Okey, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan yang berpuasa hari Ashura 10 Muharram tadi, semua doa-doanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya selagi mana ia baik untuk dunia dan akhiratnya, insya-Allah. Kita sahabat-sahabat Latahzan walaupun tak mampu bersalaman, berdakapan, berhadap-hadapan, tapi Allah ikat hati-hati kita dengan ilmu secara dalam talian. Mudah-mudahan disatukan, dieratkan ikatannya, insya-Allah. Tak di dunia, Allah jumpakan kita di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan sahabat-sahabat, seusai 10 Muharram ni ada yang kawankan dengan puasa 9 Muharram, Tasu'a semalam,
dan ada yang menggandingkan dengan besok 11, ada yang ketiga-tiganya berpuasa, ada yang puasa sehari saja, ada juga yang tak puasa langsung. Anda tidaklah berdosa di sisi Allah. Tapi yang ada hutang puasa, jangan cengkelat tak nak bayar. Kan yang ada hutang puasa qada Ramadan tu kena selesaikan, jangan bertangguh-tangguh. Pesan anak-anak perempuan kita, menantu kita yang ada hutang Ramadan, jangan ditangguh-tangguhkan, kita tak tahu ke depan ni macam mana. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Moga semuanya diberi sihat walafiat, dapat beribadah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat, bab 279, sikap lemah lembut dapat membantu meraih tujuan. Seronok kan kita baca kitab ni, subhanallah. Ingat lagi apa yang kita baca tempoh hari pada muka surat 605, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan. Kita nak berlemah lembut kepada siapa? Diri kita sendiri pertamanya. Kedua, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Kemudian Allah beritahu kepada kita dalam banyak ayat, sahabat-sahabat, namanya Allah Al-Latif. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, maka kita sebar-sebarkan sifat ini. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah Cik Rodiah Syarif dapat mendidik cucunya pun berpuasa. Alhamdulillah, saya berada di homestay yang disediakan oleh sahabat-sahabat di Kertih untuk Ustazah berehat seketika. Sebab Ustazah memang minta homestay lah supaya Ustaz Rahman satu bilik, Ustazah dengan Ustaz Azwan satu bilik kan. Jadi besok masjid tempat Ustazah nak ceramah tu dekat, boleh jalan kaki je dengan homestay ni, Masya Allah. Dan selesa sangat homestay ni, nanti boleh minta tanya kat Dewi Zamzam kita kat mana. Selesa sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang pakat duk gelak ni? Kak Yasmin Yaakob ni nampak penat sebab tak pakai bedak daripada pagi tadi. Bedak itu penting untuk live, tapi dah tak penting dah bila kita dalam musafir. So tak payah, bukan muka penat memang sentiasa. Kak Suryati Hud baru balik daripada Kuala Terengganu. Awak tak habaq, aku tidak boleh jumpa. Tapi memang Ustaz Azwan gelak kalau boleh jumpa. Macamlah boleh jumpa kan, daripada pagi sampai ke malam penuh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak tamatkan hari ni. Katanya Nabi SAW dalam muka surat 605 saja Ustazah ulang sebab semalam pun kita tak baca kitab kan. Rifqan bil qawarir, berlakulah lemah lembut terhadap kaum wanita. Masya Allah, di depanku ada Ustaz Azwan. Nabi kata berlemah lembutlah terhadap kaum wanita. Lemah lembut macam mana Ustaz? Nak kabarnya? Harap-harap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa yang tak pernah pergi Ganu ni? Ya Allah, Cik Rodiah tak pernah sampai pergi Ganu. Belum Umur Redha. Ustazah berada di Kertih sekarang, menginap di homestay. Besok ada satu kuliah di Kertih, terus gerak balik ke KL. Doakan semuanya baik. Doakan proses perjalanan umrah Ustazah juga baik. Semuanya saling mendoakan dalam kebaikan, insya-Allah. Masya-Allah Kak Siti Azmahani Mamat, apa khabar? Subhanallah, subhanallah. Nur Alis, Baiti Abdullah, jangan noti-noti fokus. Okey, kita nak sambung bab yang terakhir, perenggan yang terakhir antara yang akhir-akhir sebelum kita masuk dekat Allahumma salli ala Muhammad, syair tu. Belakang sekali ni. Pada muka surat 607. Betul kan? Kita sampai situ hari tu. Terakhir hari tu Ustazah baca, makana rifqu fi syai'in illa zanahu wa manuzi'a rifqu min syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan melekat pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Makna kalau ada lemah lembut pada seseorang, ia akan menjadi penghias, penambah cantikkan, satu bonus, keindahan. Itu sebab orang datang pada orang yang lemah lembut ni. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut daripada sesuatu. Maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah, kecuali sesuatu itu akan menjadi buruk kerananya. Apa saja kalau kelembutannya dibuang,
maka dia akan menjadi buruk. Masya Allah, tabarakallah. Takutnya kita nak paksa diri untuk bersifat lemah lembut ni perlu latih tubi. Kan latihan. Allah uji kita dengan macam-macam. Didatangkan orang yang bagaimana. Nak marah tapi kena sabar. Itulah juga kan kelemah lembutan. Azwan gelak. Ke depan saya ni ada jejaka yang menonton saya. Jejaka yang halal. Kan? Jadi subhanallah besok pagi 6.45 pagi kita dah berlatahzan. Sebab ada sahabat-sahabat Kertih yang lepas subuh nak singgah dah. Nak tengok live latahzan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terlebih semangat. Alhamdulillah. Sebab ialah bila masih lagi Ustazah nak datang. Kalau Ustazah lewatkan. Ustazah akan lewat kuliah di masjid. Tapi kuliah di Masjid Al-Mardiyah Ustazah terpaksa cutikan besok. Sebab Ustazah tak boleh lambat gerak daripada Kertih. Takut Ustazah Rahman lambatlah, kita tak tahu keadaan jalan kan. Masya Allah, tolong doa, tolong doa, tolong doa. Baik, berinteraksi dengan penuh kelembutan akan meluluhkan jiwa, menuntun hati dan meluruhkan nurani. Okay, harap-harap lain semua okey lah ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, audio, video, harap-harapnya semua okey. Sampailah besok pagi. Sebab dari tadi Ustazah berperang dengan pokcik internet juga ni. Masya Allah. Okey. Berinteraksi dengan penuh kelembah lembutan akan meluluhkan jiwa. Maknanya buat orang cayak lah. Dengan sifat lemah lembut ni cayak betul. Lemah lembut betul Kak Yasmin Yaakob. Tapi tegas pada keadaan tertentu. Umi Badaria Rahman, apa khabar? Mawar hitam. Terima kasih 100 tas. Macam mana pula mawarnya boleh jadi hitam tu? Dah kering ke? Masya Allah. Zainah Buyung, Ramlah Harun, Faizah Matno, Hani Has, Halimah Muhammad Ismail. Terima kasih. AV Clear katanya. Alhamdulillah. Salwa Muhammad Arif, apa khabar? Wani Yahya, terima kasih bersama-sama. Alhamdulillah. Kak Nazatul Nainas setakat ni okey. Mudah-mudahan besok pagi juga okey. Lepas tu Ustazah tinggalkan Kertih dah. Mudah-mudahan terus okey lainnya insya-Allah. Baik. Sesungguhnya, orang yang lemah lembut adalah kunci semua kebaikan. Orang yang lemah lembut adalah kunci semua kebaikan. Jiwa-jiwa yang maksiat akan patuh kepadanya. Dan hati-hati yang penuh kedengkian akan tunduk kepadanya. Tu dia mak orang duk ngadu kat Ustazah. Ustazah orang tu dengki kat saya. Ustazah orang tu jahat kat saya. Kita tak diberi layan tanpa kelemah lembutan. Yang melayan dengan kelemah lembutan, Masya Allah sahabat-sahabat, sesungguhnya orang yang lemah lembut adalah kunci semua kebaikan. Walaupun orang duk buat jahat, layan dengan lemah lembut. Oh, Ustazah cakap kami senang. Cuba kalau Ustazah tu kena, kan, sabar, Ustaz, jangan marah. Jiwa-jiwa yang maksiat akan patuh kepadanya. Jiwa yang nak berbuat jahat, berbuat maksiat, akan patuh lama-lama lembut. Dan hati-hati yang penuh kedengkian akan tunduk kepadanya. Sahabat jangan tak percaya ini terbukti dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelemah lembutannya subhanallah, musuh pun boleh tertunduk duduk di hadapan Nabi mengucapkan kalimah syahadah. Allahu Akbar. Tak ada kemenangan kecuali kelemah lembutan. Tapi tengok keadaan lah. Jangan lemah lembut, lemah lembik dalam semua perkara. Ini masalah juga. Okay, rujuk kepada surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat daripada Allah lah kamu menjadi berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Nabi SAW dibela, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada kekerasan. Kita pun jawab, senanglah Nabi dijaga oleh Allah. Asal nak marah, Allah sejukkan balik hatinya. Oh, sedap je kita cakap. Tak, Nabi bersungguh ke arah itu. Lalu Allah curahkan rahmat. Bukankah kita dah belajar daripada kitab Al-Tahzan? Untuk mendapat redanya Allah, kita harus reda dulu dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu saja sifirnya. Tapi kita tak memilih ke arah itu kan, sahabat-sahabat? Semoga bukan kita. Ini selalu Ustazah Zai sebut.
Okey, Ustazah memang gunakan kitab Kak Nazatul Naina. Kitab siapakah ini? Kitabnya Kak Dewi Zamzam yang tadinya menghantar udang celup tepung kepada anak-anak tahfiz untuk Ustazah makan dengan anak-anak tahfiz. Subhanallah, semoga Allah gandakan rezeki barakah. Dan alang-alang dia nak pergi tahfiz, Ustazah pun cakap tolong bawa buku Latahzan. Sahabat tim khidmat hantar ke Ustazah melalui PDF semua, tapi Ustazah sakit mata tak boleh baca. Dengan line ciput tak boleh nak buka PDF. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, itulah keadaannya yang apabila Ustazah sebut perkara-perkara yang kita nak buat, nak kita rancang, bukan mestinya toeng tiba-tiba mudah berlaku. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi saya masuk dekat dalam Facebook tadi kan. Nak mengajar Latahzan, tapi tak boleh sedikit kiciwa. Tapi tak jadi kiciwa, tersengih-sengih lah jadinya. Pasti ada hikmahnya di situ. Subhanallah. Kan bagaimana cara kita nak tukar cara kita berfikir. Sedih tak perlu lama-lama, kecewa tak perlu lama-lama, sahabat-sahabat. Kak Yusmarianti Yusof, kita sama-sama dalam penantian, berjuang habis-habisan dengan doa-doa kebaikan. Kita dah buat yang terbaik, tetapi di sana sini ada sahaja. Sebab terkadang saya percaya, katanya seorang alim ulama kita, Masya Allah, aku bahagia bila doaku dimakbulkan Allah. Bahagia bila doaku dimakbulkan Allah. Sebab bila kita rasa bahagia doa kita dimakbulkan Allah, apa yang kita nak? Terkadang kita nak dunia kita. Terkadang kita nak tentang akhirat. Contoh, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku nak menuju ke Kertih ni. Ustazah selamat dengan izin Allah berkat doa yang baik juga. Tapi berkemungkinan ada kejadian-kejadian tertentu yang kita tak berdoa pun. Tapi sebenarnya seorang alim mengatakan, bahkan aku lebih bahagia bila mana doaku tidak diangkat oleh Allah. Oh, peliklah orang alim ni cara bercakap dia. Pasal apa engkau seronok doa engkau dimakbulkan, tapi pada masa yang sama kalau doa tak dimakbulkan bahkan engkau lebih seronok. Lepas tu orang bertanya, kenapa macam tu cara fikir engkau? Sebab bila doaku diperkenankan, sebenarnya itu dari aku. Tapi bila doa aku tak diperkenankan dan Allah berkehendak itu yang berlaku walaupun buruk di sisi aku, itu adalah kehendaknya Allah. Bukankah kehendaknya Allah itu lebih baik daripada kehendaknya aku? Subhanallah, sahabat-sahabat faham tak? Sangat deep. Dan kita nak latih jiwa kita untuk menerima demikian bukan satu perkara yang mudah. Perlu ilmu, perlu mujahadah yang tinggi, perlu cara faham jiwa yang kental. Semoga semua kita dianugerahi Allah rasa-rasa yang demikian. Allahu Akbar. Subhanallah. Seorang penyair, ini fasa terakhirlah dalam bab ni, seorang penyair mengatakan, lemah lembutlah hai rembulan yang bersinar. Jangan engkau seperti angin kencang yang bergemuruh. Angin, sepoi-sepoi bahasa, sepoi-sepoi lurah, sedaplah. Tapi kalau dia dah jadi ribut taufan, semua orang dah tak nak duduk kat luar dah. Habis bumbung-bumbung, kemah, kenopi, semuanya terbang kan. Orang tak nak duduk dah kat luar. Dengan sinaranmu lah menjadi segar dan cerah penampilan wajahku dan wajahmu dalam kegelapan malam. Ini antara sifat rembulan, memberi cahaya dalam kegelapan. Bila ada cahaya, orang tak handsome pun jadi sedap dipandang. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan angin kencang yang mengamuk dengan kuatnya menjadi goyahlah kerananya. Bila kita disuruh berdoa, bila hujan turun, minta Allah beri manfaat atas hujan yang turun ini. Kita gambarkan luasnya rahmat Allah di setiap titisan hujan itu. Pasti ada sangka baik untuk Allah membawa rahmat. Jangan ada yang mudarat kan. Kita tak tahu apa yang Allah datangkan, turunkan kepada kita. Tapi kalau angin tu datang dengan begitu kuat, maka yang mengamuk dengan kuatnya angin kencang tadi menjadi goyahlah kerananya. Menjadi goyahlah kerananya. Semua rumah dan gedung-gedung kan akan berantakan habis. Fahamlah kita bahawa semuanya pun perlukan kelemah lembutan. Subhanallah. Okay? Buku Latahzan saya yang disayang-sayang tertinggal di Masjid Kampung Kubang Ikan Cendering, Kuala Terengganu. Kan, habis tu
Nak nangis bila dah sampai kat Kertih baru perasan. Bayangkan perjalanan hampir 2 jam nak patah balik ke memang tidak lah. So saya berharap kalau ada yang menonton live, sebab tadi dengar-dengar juga, Ustazah tadi kuliah dekat Kuala Terengganu, orang Kertih ada yang join. Mudah-mudahan kuliah saya di Kertih besok ada orang Kuala Terengganu yang join dan boleh tolong bawakan kitab saya yang tertinggal di situ. Apa yang Munirah Draman faham Ustazah nak ambilkan kitab Ustazah ke dekat kampung Kubang Ikan? Masya Allah. Bila boh balik? Masya Allah. Subhanallah. Okey. Kita ambil renungan sebelum Ustazah tutup. Taha Husin. Nama-nama yang hebat ni sahabat-sahabat diulang-ulang dalam kitab Latahzan untuk kita mengambil pelajaran. Taha Husin berbicara tentang dirinya dengan menjelmakan dirinya sebagai orang lain. Dia melihat dirinya sebagai satu daripada sekian banyak orang yang dilahirkan sebagaimana mereka, yang hidup sebagaimana mereka, dan yang membahagi waktu dan aktiviti sebagaimana mereka pula. Maknanya semua kita ni sama beraktiviti. Ada masa 24 jam kan. Ada senang, ada susah. Ada saat gembira, ada saat sukar. Masya Allah. Namun dia tidak terlalu akrab dengan seseorang. Kan dia tidak terlalu akrab dengan seseorang. Dan tidak pernah percaya sepenuhnya terhadap sesuatu. Sebab tu kita belajar tempoh hari bab berhati-hatilah. Rapat sangat semua hal luak dalam nak cerita kat orang. Akhirnya jadi lagu mana? Bila masa aku cerita kat dia ni. Tak sedap bila syok sembang dengan BFF tu. Lepas beberapa tahun kita terlupa rupanya rahsia kita orang tu yang canang. Ingat zip sikit mulut. Ada yang membatasi antara dirinya dengan orang lain dan sesuatu. Dari luar tampak keredaan dan ketenangan. Namun di dalamnya berkecamuk rasa tidak menerima, rasa takut, keresahan dan kegoncangan jiwa. Bagaikan gurun Sahara, menakutkan tanpa batas yang menandainya. Tanpa ada perancangan, tanda-tanda. Tidak ada petunjuk jalan dan tujuan akhir yang mungkin dapat ditempuh. Ni semut nak belajar sekali ni masuk dekat cermin mata, bahaya. Okey, dah lah tadi kitab tertinggal. Ni semut pula, semut Kertih nak belajar Latahzan ni. Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Subhanallah, faham Hani B. Razid nak peluk juga. Peluk apa tu? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Aidarina Muhammad Rashid, Zini, Azman. 2 kali Azman. Nurzaliha Uthman, Wani Yahya. Terima kasih Yusmarianti Yusuf 50 stars. Kak Yanti Johor, bukan Kak Yanti Pucung Zarina Zainal, Cik Yumat Amin, Nur Asurawawa, Aziyah Izzah, Masya Allah, Sarina Azizan Sari. Betul ke Ustaz sebut ni? Zainah Buyung. Ya. Kak Nazar kata semut Kertih pun sayang kat Ustazah. Julida Amoh, Rudiah Syarif, Azina Ahmad, Azizah Izzah. Subhanallah, besar-besar love dihantar tu. Juliana Friday, apa khabar? Fatimah Yusof, apa khabar? Okey, kita pergi kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, ada saat-saat kegembiraan itu datang memenuhi hati, betul? Jika para penghuni syurga itu mengalami kehidupan seperti yang aku rasakan, maka alangkah indahnya kehidupan mereka. Apa maksud ni sahabat-sahabat? Ustazah selalu kata nak merebut syurga Allah, harus mencari syurga ketika di dunia. Kena tahu ciri-ciri ahli syurga tu macam mana. Kita sebut-sebut nak jadi BFF til jannah, ahli syurga, bidadari, firdausi, macam-macam dah sebut. Tapi usaha ke arahnya langsung tidak. Langsung tidak, sahabat-sahabat. Adakah kita layak disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hari ni yang hari-hari bercakap tentang syurga pun kita tak tahu natijah akhirnya bagaimana. Jadi pengharapan kita harus seiring dengan amalan kita. Penatlah Ustazah, memanglah kena penat sayang, sebab istirahatnya nanti di dalam syurga.
Tak sanggup dah ustazah, dah tak sabar dah saya. Macam mana nak masuk syurga kalau tak ada sifat sabar yang berpanjangan? Bukankah Allah dah cakap berulang kali dalam Quran, berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Tak ada kegembiraan lain kecuali untuk orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai penghuni syurga. So atas dunia ni sahabat-sahabat, dah sabar, hilang balik. Nak kutip balik sabar tu perlukan kekuatan dalaman. Subhanallah, Munirah Deraman muncul, lepas tu di bawahnya nama Zan Aizan. Seorang kat Kuantan, seorang kat Mekah. Berkhabar Hajah, mudah-mudahan menghitung hari nak balik ke tanah air tercinta ni diberi kesihatan. Kedua-duanya suami isteri bersama rombongan selamat tiba di tanah air insya-Allah. Okey. Kita tengok lagi. Ibrahim bin Adham mengatakan, kita berada dalam sebuah kehidupan yang jika para raja itu tahu bagaimana nikmatnya kehidupan kita ini, mereka pasti akan memenggal kepala kita dengan pedang. Tak faham. Raja kita nampak macam senang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Duduk bersanding di atas singgasana agung dan permaisuri, kan, bertahta bersemayam. Kita nampak macam senang. Tapi berapa ramai yang sebenarnya berkecamuk di dalam jiwa. Tak tenang mana pun. Tapi orang-orang seperti Ibrahim bin Adham, subhanallah, melafazkan ketenangan di hati mereka tu. Kalaulah orang-orang seperti itu mengetahui apa yang mereka rasa, maknanya tenangnya jiwa dengan berhati-hati dalam hidup, menyerahkan sepenuh raga kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ketenangan. Sehingga kalau para raja yang kita nampak tenang tu melihat tenangnya hati kita, mereka ingin merenggut ketenangan kita kerana kecemburuan mereka kepada orang-orang yang berjiwa tenang. Faham ke tak faham ni? Sebab kita nampak kadang-kadang bestnya lah dia tu, kan, kesana sini dengan kereta mewah dia, duduk dalam rumah besar dia, tapi mereka tak dapat syurga yang didambakan. Syurga yang diawalkan tak dapat, sahabat-sahabat. Kita nak sebut syurga yang diawalkan ni beroleh ketenangan, kelapangan hidup. Nampak macam ada masalah, tapi kita nampak jalan-jalan keluar yang dipimpin oleh Allah. Jadi sahabat-sahabat, ada orang yang duduk hanya di bawah jambatan, tapi tak pernah memikirkan tentang orang lain. Hidupnya penuh lapang, penuh tenang. Kita nak ke kalau diberi pilihan nak duduk bawah jambatan pakai baju compang-camping jugalah, tak ada makanan, kutip dalam tong sampah sahaja. Tapi terkadang mereka ini lebih bahagia daripada yang makanannya berpuluh-puluh menu. Sampai tak tahu nak pilih makanan apa pun diserabut otak. Ya, abang pening lah nak makan yang mana ni? Banyak sangat atas meja lah pula dah. Banyak sangat menu pun tak tahu nak makan mana, bercelaru habis. Orang yang makan nasi berulamkan apa? Ayak garam saja, tak ada pilihan, telan sajalah, dah itu yang ada. Kenyang serupa tu juga. Ini maksud, okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu? Banyak sangat kan selawat-selawat pasal Raudah, pasal apa sahaja. Rohana Keten ke ni? Betul ke Ustazah sebut Zaza Haraza, Ros Segunting. Sebab ketua kelas Azura Sa'ad. Ini naughty-naughty nak kena ni. Okey, kita ada siapa nama baru-baru ni? Ustazah tengok nama dia Mujahidah Salehah. Nama Facebook dia pun banyak menulis seperti Baiti Abdullah, Kak Masliza Bagiran, Yusniza Yaziz. Kita bertambah-tambah. Subhanallah. Zai and Zack. Betul ke Ustazah sebut ni? Terima kasih sayang, hantar hadiah dekat Umi Zai. Subhanallah, terharu bila anak-anak muda kita ni mendekat dengan kita hanya semata-mata bukan kerana Umi Zai. Dia dekat bukan kerana Umi Zai dia bukan, tapi dia nak belajar ilmu. Kita doakan Zain ni Allah beri rahmat, selalu ada dalam kuliah-kuliah ustazah, dan alhamdulillah mudah-mudahan dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah sampai ke akhir hayatnya. Orang duk bagi hadiah ke ustazah, ustazah tak mampu nak balas dengan apa sayang-sayang. Bukan tak mampu dari segi RM-nya. Kadang jujurnya ustazah tak mampu nak balas kat siapa. Siapa yang bagi tadi? Macam tu kan, kadang-kadang bercampur-campur. Tadi sedikit sedih lah. Sebab apa sedih? Kitab Latahzan tertinggal dekat Masjid Kubang Ikan.
Di atas kitab Latahzan tu ada hadiah daripada jemaah daripada Kuala Berangkut dia duduk. Tak tahu apa dalam tu. So, saya tertinggal atas meja tu sekali. Gitulah dah tua-tua ni kan sahabat-sahabat. Dah tua-tua ni semua lupa. Lepas tu Ustaz Azwan kata, itulah kalau jajah ada semua jajah pegang. Jajah juga yang kena. Subhanallah. Allahumma sallam. Ustaz Azwan jeling. Ustazah mengadu ke anak-anak murid. Okey. Subhanallah. Kita sahabat-sahabat dirahmati Allah dah habis dah bab 279. Bermula esok di hadapan Muslimat Kertih, Ustazah akan... Abang cari lampu luar ke? Golap Ustaz tak? Maklumlah rumah orang kan. 280. Abang nak tutup lampu ni? Sebab dia gelap kat sini. Okey, tak apa. Lampu luar tutup? Tak boleh, tak switch pula. Rasanya macam tadi macam tiba-tiba je. Tiba. Okey sahabat-sahabat, jadi Ustaz pun dah tutup lampu kat hall ni. Kami daripada pagi tadi juga. Lepas tu Ustazah susah hati sebenarnya kalau Ustaz drive dalam tengah hari waktu berpuasa, lenglong kereta mengantuk. Jadi besok doakan selamat sampai alhamdulillah kita dapat berjuang sebab Nabi ajak kita berpuasa pada 10 Muharram. Teruskan dengan amal-amal soleh. Kita sayang sebenarnya nak berpisah dengan Muharram ni. Sebab macam-macam yang ada di dalamnya. Ya Faridah Karim, penat tapi seronok bila dapat malam ni live juga. Sebab tidak ada hari tanpa Latahzan. Dan nampak lain okey, mudah-mudahan subuh esok saya bermula awal insya-Allah 6.45 pagi di sini di ruangan ini berteman Muslimat Kertih. Sebelum kami bersarapan dan terus ke Masjid Kertih. Habis je kuliah di Masjid Kertih, Ustazah terus rush gerak ke KLIA untuk hantar Ustaz Rahman. Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya berseronok sangat hari ini walaupun kitab tertinggal kat Kuala Terengganu. Sebab saya dapat berbuka puasa dengan anak-anak tahfiz. Dan saya dapat berita gembira seorang daripada mereka telah disahkan dengan cop mohor tamat 30 juzuk Al-Quran. Rasa nak nangis ni. Subhanallah, doakan anak ini terus sukses, berjaya, cemerlang. Subhanallah. Kan insya-Allah saya juga mencari di kalangan anak asnaf kalau ada sekitar Terengganu ni 2 orang yang saya nak bawa ke Darul Fawaz Kertih. FOC sahaja khusus untuk dididik mereka dengan Al-Quran mudah-mudahan. Okay? Jadi sayang-sayang sekalian, kita stop dulu di sini. Perlukan kerehatan. InsyaAllah besok pagi kita jumpa jam 6.45 pagi. Terima kasih yang bersama-sama. Tahniah kerana dah habis bab 279. Besok adalah hari-hari yang bakal menamatkan riwayat Latahzan untuk fasa ini. Okey, sayang semua, maaf zahir batin. Moga-moga Allah terima amal soleh kita. Tidur, rehat dengan penuh nikmat. Juga ada nafas-nafas taubat. Besok bangkit untuk azam menambah-nambah amal solehat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.